Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wa intifa'a wa ifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulihi wa ta'ala al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وقربه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita akan menghabiskan insya-Allah kalau sempat kita akan khatamkan kitab kita pada hari ini. Saya rasa mungkin dalam kalau 15 sampai lagi dalam mungkin dalam 18 kuliah itu selesai lah itu. Kalau dicampur dengan awal tu, yang awal. Suara slow. Okey. Kira kot. Okey, dengar tak? Faiz. Kuat tak? Macam slow. Berita slow. Berita slow. Slow. Cucuk dah main tu. Ya bang. Video dah ni dengan sama juga. Dah try. Tak rapat ni. Oh, tak rapat. Okey. Right. Okey dah kot. Okey, insya-Allah. Kalau sempat kita boleh khatamkan pada malam ini kitab Al-Ibanah wal Ifadah ni. Kalau nak jelas lagi, kita boleh baca lagi sekali, ulang balik, baca lagi sekali, dan kita sulam, kita standby, kita bersedia dengan ulang kaji. Dan selepas daripada belajar kita ulang kaji, kita baca, semak balik, insya-Allah. Siapa-siapa pun dia akan dapat kuasai, insya-Allah. Cuma kena lebih fokus sikit lah, kena bagi tumpuan lebih sikit kat dia, supaya benda ni lebih jelas. Bila jelas, baru dah adanya keyakinan. Bila ada keyakinan, barulah kita tidak ragu-ragu untuk berdepan ataupun menjawab soalan-soalan ataupun mengajar kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, berkongsi pengetahuan dengan sahabat-sahabat kita. Okey. Kerana apa? Kerana apabila satu ilmu atau satu perkara yang kita kurang jelas, maka di situ kurang keyakinan. Apabila kurangnya keyakinan, maka kita akan teragak-agak ataupun ragu-ragu untuk berkongsi dengan kawan-kawan kita. Sebab itulah apa-apa perkara pun sebaiknya kita fokus, kita bagi tumpuan. Sekarang kita ada masa, kita bagi tumpuan sikit, insya-Allah hasil dia akan lebih baik daripada
hasil dia akan lebih baik daripada kita mengambil masa yang panjang dengan kurangnya tumpuan. InsyaAllah kalau kita memberi tumpuan yang lebih, kita tak memerlukan masa yang panjang untuk apa-apa perkara. Dan hasilnya pun insya-Allah bagus. Mai ada masalah. Okey, slow lagi San. Slow ni. Okey lagi, okey good. On off. Kau dah. Kamera. Off. Smartphone. Tak kacau. Buka dah, buka dah. Ya, tengok. Apa cerita? Jelas lagi. Kuat lagi. Kuat ke slow? Tak kacau pun mic ni tadi. Ikut, boleh ke? Oh, tak apa. Saya kuatkan suara sikit. قال المصنف رحمه الله حفظه الله قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا آمين آمين يا رب العالمين. خامسا المتحيرة المطلقة. San, San. Hai. Dia tak mau pergi khatam ke apa? Tidak, tak apalah. Kita baca ya.
قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا آمين يا رب العالمين. خامسا المتحيرة المطلقة. Yang kelima, tajuk yang kelima adalah daripada bab mustahadhah fi nifas ni adalah bab mutahayyirah al-mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah. Hukumnya sama seperti mutahayyirah mutlaqah fi babil haid. Bab haid dengan bab nifas sama saja, bab mutlaqah dia. Okey. Wahia, apa itu mutahayyirah mutlaqah fi nifas? Wahia allati nasiyat 'adataha fi nifas qadran wa waqtan. Iaitu perempuan yang lupa adatnya pada nifas, qadar dan waktu. Dia tak ingat dia punya nifas, berapa nifas dia, berapa adat dia, bila datang adat dia, bila nifas dia yang telah lalu, bila berapa hari nifas dia datang, bila dia tak ingat belaka, tak ingat apa langsung. Kedua-dua dia tak ingat. Dan takrifan mutahayyirah mutlaqah fi nifas pun sama jugalah macam takrifan mutahayyirah mutlaqah fil haid. Maknanya sekiranya dia bukan mumayyizah dan dia juga lupa dia punya kadar dan waktu, dia tak ingat nifas dia berapa hari dan dia tak ingat nifas dia datang pada waktu bila. Dia tak ingat nifas dia datang pada waktu bila. Okey, itu masalah mutahayyirah mutlaqah. Maka penyelesaiannya supaya tidak berlaku mutahayyirah mutlaqah, maka seeloknya, sebaiknya kita tanda berapa hari kita punya nifas dan bilakah datangnya nifas kita. Adakah selepas daripada beranak, selepas daripada melahirkan langsung terus berlakunya nifas, ataupun nifas dia bermula daripada 10 hari setelah melahirkan, ataupun setelah melahirkan kena tanda bila datang nifasnya dan bilakah berakhir nifasnya, berapa hari. Itu sesuatu perkara-perkara di antara perkara-perkara yang penting di dalam nifas dan haid, supaya apabila berlaku ya istihadah, maka kita tidak akan kebingungan, kita tidak akan tercengang, kita tidak akan keliru. Supaya kita jelas, kita kena tanda. Kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang macam-macam boleh berlaku. Terantuk kepala ke, terlupa ingatan ke, sakit ke, apa macam-macam. Dia akan menyebabkan terlupa. Bila terlupa, bila beranak pula sekali lagi, ataupun keguguran ke apa ke, maknanya bila datangnya nifas sekali lagi, tiba-tiba berlaku istihadah pada nifas dia, maka ketika itu barulah kita susahlah, susah untuk kita nak menentukan yang mana nifas dan yang mana istihadah, kerana kita tak tahu kita punya adat nifas dia berapa hari dan bilakah waktu datangnya. Itu cara penyelesaian bagi mutahayyirah. Tak kiralah sama ada mutahayyirah bagi waktu, mutahayyirah mutlaqah, ataupun mutahayyirah yang ingat waktu sahaja, tetapi lupa dia punya adat, dia punya bilangan harinya, ataupun dia ingat dia punya bilangan hari tapi terlupa bilakah masa datang nifasnya. Jadi cara penyelesaiannya adalah dengan menanda. Okey ya. Apa hukum bagi mutahayyirah mutlaqah fi nifas? Sekiranya berlaku nifas, datang nifas, kemudian berlangsung melebihi daripada 60 hari, maksudnya dia telah dijangkiti istihadah. Bila dijangkiti istihadah, bila ditanya kepada dia, berapakah nifas engkau, berapakah nifas engkau pada kelahiran yang sebelum ni, berapakah nifas engkau pada kelahiran sebelum ni. Saya juga tengok mungkin ada masalah lagi kot, tak apa dengar apa tu. Ya, itulah dia tengah macam dalam
Okey, bila ditanya kepadanya, berapakah adat nifas engkau pada kelahiran yang terdahulu? Dia kata tak ingat berapa hari. Bilakah datangnya nifas engkau? Bilakah bermulanya nifas engkau? Bilakah berakhirnya nifas engkau? Wallahu alam, nak kata tak ingat apa benda. Ada tanda ke? Tak tanda lah. Jadi oleh kerana kecuaian dia, maka dia kena tanggung agak sikit kepayahan dengan hukum-hukum yang diletakkan bagi mutahayyirah mutlaqah. Maka pada ketika itu, bila dia tak ingat masa dia dan dia tak ingat dia punya waktu datangnya, maka dia dihukumi dengan mutahayyirah mutlaqah. Orang yang betul-betul kebingungan, masa pun tak tahu, waktu, kadar hari pun tak tahu. Okey. Apa hukum bagi orang yang sebegini? Wa hukmuha annaha tahtatu abadan sawa'un kanat mubtada'atan fil haidhi am mu'tadatun fihi. Wassababu fi dhalik. Dan hukum bagi mutahayyirah mutlaqah ini adalah bahawasanya ia berhaid. Okey, clear dah. Bahawasanya ia berhaid selama-lama dia berhaid dah. Dia berihtiyat. Dia mestilah berihtiyat, berjaga-jaga selama-lamanya. Maksudnya apa? Selama mana istihadah dia berlangsung, selama itulah dia perlu berihtiyat. Seolah-olah macam denda lah ni bagi kecuaian dia. Seolah-olah denda macam bagi kecuaian dia. Dia tak tanda dia punya kedatangan dan kadar bagi nifas dia. Okey. Alhamdulillah. Maka dia diwajibkan berihtiyat selama mana mustahadah itu, darah istihadah itu berlangsung. 20 kalau 70 hari lah dia perlu ihtiyat. Lebih 80 hari lah dia kena ihtiyat. Dan sebelum daripada 60 tu dia kena qada baliklah. Sebab apa? Sebab sebelum daripada 60 dia tak tahu adakah darah dia nak berhenti ataupun tidak. Dia tak tahu darah dia nak berhenti ataupun tidak. Kalau dia sebelum maknanya dia kena menunggu-nunggu. Dia kena tunggu dulu. Dia tidak diwajibkan sembahyang lagi di antara hari permulaan darah dia dalam selepas daripada kelahiran itu sampai hari ke-60 tu dia masih belum diwajibkan sembahyang. Dia kena tunggu dulu. Sebab apa? Sebab apabila darah itu melangkah melebihi daripada 60, barulah nyata pada ketika itu dia telah dijangkiti istihadah. Apabila telah dijangkiti istihadah, dia kena tengok adakah dia mubtada'ah, dia pertama kali nifas, ataupun dia sudah beradat nifas. Sekiranya dia mubtada'ah pertama kali nifas, kemudian berlaku itu soalan dia perbahasannya telah lalu. Sekiranya dia mu'tadah, dia pernah ada adat, kemudian dia lupa dia punya adat dia. Dia lupa dia punya adat dia, dia tak ingat berapa hari adat nifas dia, dan dia tak ingat bilakah datang nifasnya, maka selepas daripada 60 tu dia diwajibkan berihtiyat selama mana istihadah itu berlangsung. Sekiranya selepas daripada 60 hari itu 10 hari lah ihtiyat. Kalau darah itu berterusan 70 hari ke 80 hari ke 92 bulan, dia sentiasa kena ihtiyat. Dan darah yang sebelum daripada 60 ni dia perlu qada ke semua 60 hari. Banyak juga tu. Bukan banyak juga, banyak. Tapi kalau kalau bab mubtada'ah dia pertama kali nifas, kemudian dia ghairu mumayyizah, itu perbahasan dia telah lalu. Dia ambil
dia ambil 129 kan. Berbeza dengan mutahayyirah. Mutahayyirah ni orang yang dah pernah ada adat. Dia tak berlaku pada orang yang pertama kali. Dia tak berlaku pada orang yang pertama kali. Sebab apa? Sebab bila sebut lupa waktu dan lupa adat, bermakna dia dah ada waktu, dia dah ada adat, dia dah pernah datang. Sebab tu disebut lupa. Kalau tak pernah datang, mana nak timbul? Macam mana nak timbul kata lupa kan? Lupa ni benda yang dah ada, benda pernah berlaku, kemudian dia lupa. Kalau dalam bahasa Melayu, wallahualam ada ataupun tidak, kosa kata dia tu berbeza dengan Arab. Arab dia ada kosa kata dia, dia ada lafaz sahwun dengan nisyan. Apa perbezaan sahwun dengan nisyan? Sebab apa kita sebut sujud sahwi? Sahwi itu lupa. Lupa yang jenis mana? Lupa mana? Lupa sebelum daripada buat. Lupa sebelum daripada buat. Maknanya kita tak ingat nak buat benda tu. Itu makna sahwun. Kita tak ingat nak buat benda tu. Berbeza dengan nisyan. Nisyan ni lupa juga. Tapi lupa yang kita dah buat benda tu, tiba-tiba bila orang tanya, aku tak ingat lah. Tak ingat. Benda dah pernah berlaku. Dah terjadi. Kemudian kita lupa. Berbeza dengan sahwu, kita tak buat. Kita tak ingat. Kita lupa untuk buat. Okey. Disebabkan dia lupa, maka terjadilah hukum mutahayyirah mutlaqah ni. Jadi dia kena ihtiyat. Selepas daripada 60 tu, diwajibkan untuk dia ihtiyat pada setiap hari. Ihtiyat, makna ihtiyat kita dah maklum sebelum ni, iaitu sebahagian daripada perkara-perkara yang diharamkan bagi orang haid, dia diwajibkan, dan sebahagian lagi dia diharamkan. Apa yang diharamkan? Seperti wati, menyentuh Quran, melintah di dalam masjid. Ini perkara yang diharamkan bagi dia. Tapi dia diwajibkan untuk sembahyang, puasa dan sebagainya. Dan tawaf. Ibadat-ibadat yang berhajat kepada niat. Okey, itu makna ihtiyat. Jadi setiap hari dia kena ihtiyat, dan dia kena mandi setiap hari, setiap waktu, setiap fardu. Ini susahnya bagi mutahayyirah mutlaqah. Jadi sepatutnya ataupun menjadi tanggungjawab bagi suami menyediakan ataupun mengelak, membuat sesuatu perkara yang menjadikan isteri ini tidak berlaku mutahayyirah mutlaqah. Dia kena, antaranya apa? Dia kena ingatkan isteri dia supaya tanda. Dia kena ingatkan isteri dia supaya tak lalai. Dia kena jaga kesihatan isteri dia supaya tidak berlaku istihadah. Kalau dia tak jaga kesihatan isteri dia, bila berlaku istihadah, maka nanti susah bagi untuk isteri dia mengqada dan sebagainya. Jadi tanggungjawab suami bukan sekadar jasmani, bagi makan, nafkah dan sebagainya, tapi juga menyediakan perkara-perkara yang boleh supaya isteri itu dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dengan sebaiknya. Sebab tu kesihatan di antara perkara yang penting kita jaga, perlu kita jaga. Di antaranya pemakanan, senaman apa semua, supaya badan kita sihat. Itu adalah satu tuntutan. Bila badan kita sihat, maka akan risiko untuk terjadinya mutahayyirah ini, mustahadah ini, dia kurang. Stres pun mungkin dia satu perkara yang ada satu sebab boleh terjadinya istihadah. Maka
termasuk dalam tanggungjawab suami menjaga isteri dia supaya tidak stres, kena bantu, dan sebagainya lah, supaya tidak berlaku stres pada isteri. Bila tak berlaku stres, maka tak jadilah istihadah. Tak jadi istihadah, maka dia tak susah, tak teruk untuk mengqada solat dan sebagainya. Okey, wasababu fi dzalika huwa, dan sebab pada yang demikian itu, sebab apa hukum dia macam tu? Annal jahla bi'adatin nifasi sayyara ibtida'a dauril haidhi majhulan. Bahawasanya kejahilan, tidak tahu dengan adat nifas itu, bila dia tak tahu adat nifas dia berapa tu, sayyara ibtida'a daurin nifasi dauril haidhi majhulan, menjadikan permulaan daur haid dia itu juga majhul. Bila dia tak tahu adat nifas dia, maka menjadikan ibtidak permulaan bagi daur haid pun majhul juga. Bila dia tak tahu adat nifas, maka secara automatik permulaan daur bagi haid dia pun dia akan keliru, dia akan tak tahu. Sebab apa? Sebab bila dia tak tahu berapa harikah nifas, berapa hari nifas dia, bila berhenti nifas dia, maka dia tak tahu bila berhenti nifas dia. Bila tak tahu bila berhenti nifas dia, maka macam mana dia nak menghukumi darah yang datang selepas itu sebagai haid? Contohnya lah, kita kata, kalau kita tanya nifas dia, nifas berapa hari? Tak tahu berapa hari. Mai bila? Tak tahu mai bila. Berhenti bila? Tak tahu berhenti bila. Lepas tu macam mana bila permulaan haid nang? Haid hari ke berapa? Aku ingat dululah. Kata hari 65, hari ke 65 selepas daripada beranak tu, ingat-ingat tu ada darah dah. Darah mai berapa hari? 60 hari ke? 62 ke? Ke lajak sampai 65? Tak ingat lah. Bila tak ingat, maka dia tak boleh nak hukum. Dia tak boleh nak hukum bilakah datang haid dia. Kerana ada kemungkinan nifas dia itu berlanjutan sampai lebih 60, ataupun dalam 60, boleh jadi berhenti 15 hari, boleh jadi macam-macam. Bila dia tak tahu nifas dia, maka secara automatik dia tak tahu bilakah bermulanya haid dia. Kerana ada kemungkinan nifas dia itu akan berlanjutan bersambung dengan haid dia. Kalau nifas dia bersambung dengan haid dia, maka tak dikira sebagai haid. Kita tanya dia, ada berhenti tak, ada pemisah tak di antara nifas dengan haid? Tak ingat lah. Jadi susah masalah dari situ. Bila keadaan dia berlaku macam tu, dia kena ihtiyat pada setiap hari sehinggalah istihadah dia berhenti. Okay. Sebab itulah dia kata kejahilan dengan adat nifas itu menjadikan seorang itu jahil, tidak tahu tentang permulaan bagi daur haid. Bila dia tak tahu adat nifas, automatik dia tidak akan tahu adat daur haid, permulaan daur haid. Okey, baik. Falazimat tahayyurul mutlaq, maka pada ketika itu lazimlah oleh tahayyur mutlaq, oleh hukum tahayyur mutlaq. Hukum ni lah, hukum mutahayyirah mutlaqah ni. Bila terjadi sebegitu, maka dia sabit bagi dia hukum tahayyur mutlaq. Okey, fayati hahuna jami'u ma taqaddama min al-ahkami fil mustahadah al-mutahayyirah al-mutlaqah fil haidhi min wujubil ghusli li kulli fardin. Maka datang di sana, maka ada tersebut di sana semua hukum-hukum pada mustahadah mutahayyirah mutlaqah ni di dalam bab haid. Hukum mustahadah mutlaqah mutahayyirah mutlaqah ni semuanya telah dibincangkan di dalam mutahayyirah mutlaqah fil haid. Maka kita kena kembali kepada sana. Tengok apa hukum bagi mutahayyirah mutlaqah fil haid. Maka hukum yang sama, hukum mutahayyirah mutlaqah fil haid ni samalah seperti hukum mutahayyirah mutlaqah fi nifas, samalah hukum dengan mutahayyirah mutlaqah
fil haid. Okey, jelas. Apa sebahagian daripada hukumnya? Min wujubil ghusli likulli fardin, daripada diwajibkan mandi bagi setiap fardu. Mutahayyirah mutlaqah wajib mandi setiap fardu. Setiap kali nak sembahyang wajib mandi. Masuk waktu zuhur mandi, kemudian selepas mandi nak duduk lepak dulu pun itu tak ada masalah. Tetapi yang penting di antara sembahyang dia dengan wuduk dia, wuduk, sumbat, dia kena sumbat dan ikat. Dia pakai dia punya pad dia. Dia kena sumbat dulu, kemudian dia pakai pad dia, kemudian dia terus sembahyang. 4 perkara, wuduk, sumbat dan ikat itu, dan sembahyang, 4 perkara ni diwajibkan muwalat berturut-turut. Dia tidak boleh diselangi dengan perkara-perkara yang tidak ada maslahah dengan sembahyang. Kalau diselangi dengan perkara-perkara yang ada maslahah dengan sembahyang, itu tidak ada masalah. Maksud lama mana, kadar mana sekiranya dia ghalid, dia melengah-lengahkan di antara wuduk dengan sembahyang, wuduk dengan sumbat dan ikat tu, iaitu sekadar 2 rakaat sembahyang. 2 rakaat sembahyang. Lebih kurang dalam 15 minit. Kalau dia ghalid dalam 15 minit, itu tak boleh. Itu batal dia punya amalan dia tu. 4 perkara tu dia kena ulang balik daripada mula. Basuh, ikat dan sebagainya. Kalau setakat ambil jalan lalu ambil telefon, tengok Ustaz seminit, itu tak ada masalah lah. Bukannya sampai 10 minit, 15 minit. Maksudnya kadar dia tu 10 minit. Kadar dia 10 minit ke 15 minit. 10 minit, 15 minit, kalau dia duduk ghalid, dia leleh, buat berlengah-lengah, dia buat benda-benda yang lain, benda-benda yang tidak ada kaitan dengan sembahyang, maka dia kena ulang balik 4 perkara tu daripada mula. Okey, di antaranya kewajipan mandi bagi setiap fardu ila akhiri, sehingga habislah. Lihat, tengok sendirilah pada bab mutahayyirah mutlaqah fil haid. Okey, yang keenam, al-mutahayyirah al-dzakirah lil waqti faqat an-nasiyah lil adad. Al-mutahayyirah al-dzakirah, mutahayyirah yang mengingati waktu, yang ingat waktu sahaja. Dia ingat dia datang bila, tapi dia tak ingat berapa hari. Nifas hang bila? Nifas aku ni ingat aku. Hak yakin, hak jelasnya lepas beranak tu aku jelas, aku tahulah kata memang aku nifas. Berapa lama? Sejam ke? 2 jam ke? 20 hari ke? 40 hari ke? Tak ingat langsung. Ingat hari mula-mula tu, lepas beranak nampak ada. Itu ya. Lepas tu tak ingat apa dah. Jadi ketika itu dia dinamakan sebagai mutahayyirah az-zakirah lil waqti faqat sahaja, an-nasiyah lil adad, dan lupa, tetapi lupa adat. Apa contohnya? Wahiya ka'an taqula nifasi aqibal wiladati la a'lamu qadraha. Seperti mana dia berkata, nifas aku aqibal wiladah, selepas daripada melahirkan. Lepas beranak aku yakin, kata aku ada nifas. La a'lamu qadraha, tapi aku tak tahu berapa hari. 20 hari ke? 40 hari ke? 50 hari ke? Wallahu a'lam, tak tahu. Wa hukmuha, apa hukum bagi orang yang sebegini? Anna lahzatan aqibal wiladati nifasun biyaqinin wa ba'daha yahtamilu inqita'a fataghtasilu likulli fardin abadan. Hukumnya adalah lahzah, satu lahzah. Nifas dia satu lahzah selepas daripada beranak tu saja. Dan selepas daripada itu, hari-hari yang selepas daripada itu, dia berkemungkinan ada ihtimal putus. Bila ihtimal putus, maka sama jugalah hukum dia, iaitu fataghtasilu likulli fardin abadan. Dia kena mandi bagi setiap fardu selama-lamanya. Lebih kurang saja dengan hukum mutahayyirah mutlaqah. Lebih kurang dengan hukum mutahayyirah mutlaqah. Sebab apa? Sebab nifas dia hanya 1 detik, tak ada makna. 1 detik tu tak ada makna. Seolah-olah
macam tak ada apa-apa, sama lebih kurang. Dia kena mandi pada setiap waktu. Apabila dia nak sembahyang, dia kena mandi setiap waktu. Dan selama mana istihadah tu berlangsung, dia kena mandi. Dia kena mandi sampailah istihadah tu berhenti, barulah dia boleh sembahyang macam biasa. Yang kedua, contohnya adalah ka'an taqula, seolah-olah dia berkata, seperti mana dia berkata, nifasi ba'dal wiladati bi khamsati ayyamin la a'lamu qadraha. Nifas aku itu selepas daripada kelahiran 5 hari. Aku duk ingat-ingat 5 hari nifas aku. Ingat-ingat 5 hari. Tapi la a'lamu qadraha, aku tak tahu berapa dia punya bilangan dia, qadar dia. Ingat 5 hari je. Mai bila berhenti bila 5 hari tu? Tak tahu nak kata. Ingat 5 hari ya dia mai. Tapi bila 5 hari tu bila? Start daripada lepas beranak sampai hari kelima ke? Ataupun daripada 3 hari lepas beranak baru datang darah? Kemudian sampai hari ketiga sampai hari ke-8 ke? Bila dia punya pemula dan penutup dia tu? Wallahualam, aku tak tahu. Yang aku tahu kata 5 hari saja. Maka ketika itu orang tu dihukumi sebagai mutahayyirah, yang ingat waktu dia berapa hari, tapi dia ingat waktu datang dia, tapi dia tak ingat dia punya bilangan. Dia ingat waktu datang dia, yakni dia ingat selepas daripada melahirkan selama 5 hari. Sorry, silap. Dia kata nifas aku selepas daripada kelahiran itu bi khamsata ayyamin. Selepas daripada kelahiran, lepas 5 hari daripada kelahiran, gitu. Lepas 5 hari daripada kelahiran dia beranak. Sini dia beranak 5 hari suci, tak ada nifas, dia beranak dalam keadaan kering. Kemudian selepas daripada 5 hari barulah satu lahzah datang nifas, satu lahzah. Jadi dia kata gitu. Dia kata nifas aku selepas daripada 5 hari, aku ingatlah. Seingat-ingat aku selepas daripada 5 hari barulah aku datang nifas. Tapi aku tak ingat nifas aku tu berapa hari. Yang aku ingat yang jelasnya, nifas aku ini selepas daripada 5 hari. Seperti mana contoh yang sebelum ni, aku ingat kata nifas aku ni memang selepas beranak terus nifas. Tapi aku tak ingat berapa hari. Sama jugalah macam ni. Hak ni dia kata lepas daripada 5 hari baru dia teringat. Oh, dia lepas 5 hari barulah dia yakin kata nifas itu datang selepas daripada 5 hari dia beranak. Tapi berapa hari nifas dia? Wallahu alam, dia tak tahu. Maka ketika itu orang ni dinamakan sebagai mutahayyirah az-zakirah lil waqti. Dia ingat dia punya waktu datang dia, tapi dia tak ingat bilangan dia berapa. Hukum dia apa? Anna lahzatan ba'dal khamsati nifasun biyaqinin. Maka hukumnya adalah satu lahzah ni. Satu lahzah selepas daripada 5 hari kelahiran itu, 5 hari daripada melahirkan, dihukumi sebagai nifas. Dan selepas daripada tu, wa ma ba'daha. Dan selepas daripada, hak ni suci ya. Hak ni jelas lah suci. Jelas suci. 5 hari ni jelas. Wa ma ba'daha yahtamilu inqita', dan hari-hari yang selepas daripada satu lahzah ini ada ihtimal putus. Daripada hari ke-6 sampai hari ke-60, selama 55 hari itu ada ihtimal, ada kemungkinan putus. Bila ada kemungkinan putus, maka apa yang perlu dia lakukan, iaitu fataghtasilu likulli fardin abadan. Maka dia tetap juga kena
mandi pada setiap waktu. Ni kena mandi setiap waktu. Berbeza dengan ni. Hak ni dihukumi sebagai suci. Kerana apa? Kerana yang yakinnya adalah yakin permulaan datang tu pada waktu Allah SWT selepas daripada 5 hari. Dan yakin datang nifas itu selepas daripada 5 hari. Sama jugalah macam masalah haid. Masalah haid sekiranya mutahayyirah fil haid tu, sekiranya dia ingat bila dia putus, bila dia berhenti, dia ingat datang dan dia ingat dia berhenti bila, tapi dia tak ingat berapa hari, maka ketika itu dia hanya perlu mandi pada masa yang putus tu. Pada masa yang dia yakin putus. Dia kata aku mai ni 5 hari selepas daripada beranak baru aku ada nifas. Dan aku berhenti tu aku ingat pada waktu maghrib. Aku mandi hari tu waktu maghrib aku ingatlah dia berhenti. Tapi berapa hari? Wallahu alam, aku tak tahu berapa hari. Maka ketika itu dia hanya diwajibkan mandi pada waktu putus. Setiap hari ni dia mandi waktu putus saja. Waktu dia ingat dia mandi tu. Waktu dia ingat waktu dia putus tu, waktu bila dia ingat. Jadi dia mandi hanya waktu tu. Waktu lain tak perlu mandi dah. Mandi sehari sekali saja. Berbeza dengan kalau dia tak ingat waktu putus. Dia tak ingat waktu putus, dia tak tahu berhenti bila, aku tak ingat langsung. Maka ketika itu dia sama jugalah macam mutahayyirah mutlaqah. Dia perlu mandi pada setiap waktu. Allahumma salli Muhammad. Okey, bab yang ke-7, bab yang terakhir, bab yang ke-7. Seronok nak khatam. Kita baca tak laju sangat sedang-sedang kan. Bab yang ke-7 ala al-mutahayyirah az-zakirah lil qadri an-nasiyah lil waqti. Mutahayyirah yang ingat dia punya kadar tetapi lupa dia punya waktu. Dia ingat kadar berapa hari, aku ingat 40 hari. Nifas aku 40 hari ingat. Mai bila? Wallahu alam, aku tak tahu. Berhenti bila? Berhenti pun tak ingat. Yang aku ingat 40 hari. Jadi berguna tak benda tu? Tengok balik syarat pada syarat yang ke-7. Yang pertama dia mesti kena tahu qadar daur dia. Yang kedua permulaan bagi daur dia. Ini 2 syarat yang diperlukan sama macam bab mutahayyirah pada haid. Mutahayyirah pada haid. Dia kena ingat dua-dua tu. Permulaan daur dia dan juga kadar daur dia. Kalau dia tak ingat salah satu daripada kedua tu, maka tak dinamakan mutahayyirah zakirah. Terus kepada mutahayyirah mutlaqah juga. Wahia, dan orang yang mutahayyirah az-zakirah, yang ingat kadar lupa waktu ni, iaitu seperti mana dia mengatakan nifas aku 10 hari. Aku ingat kata nifas aku 10 hari. Tapi aku tak tahu hal hiya aqibal wiladati am tabtadi'u min qabli 15 yawman. Tapi aku tak tahu adakah dia ini datang itu selepas daripada melahirkan ataupun dia mula itu sebelum daripada 15 hari 15 malam. Dia tak ingat. Okey, ada 15 hari. Dia kata dia tak ingat. Dia ingat nifas dia hanya 10 hari. Adat nifas yang pertama dulu 10 hari. Jelas kata nifas dia 10 hari. Tapi
dia bermula bila? Bermula bila? Tak ingat, tak tahu nak kata dia mula bila. Adakah dia mula selepas daripada melahirkan terus bermula, ataupun dia bermula setelah dia bermula dalam masa kurang daripada 15 hari? Dia tak ingat. Dia tak ingat. Adakah dia mula sini, ataupun dia mula selepas melahirkan, ataupun dia mula sebelum daripada apa? Sebelum daripada 15 hari. Dia tak ingat. Sebab tu dia kata dia tak tahu bilakah nifas dia bermula, setelah melahirkan ataupun dia bermula daripada sebelum 15. Bila keadaan dia macam tu, dia lupa waktu mula datangnya, tapi kadar dia ingat. Dia ingat kata 10 hari, ingat nifas dia 10 hari. Tapi mula bila? Mula setelah melahirkan ataupun sebelum daripada 15. Tak ingat nak kata. Tapi kalau dia ingat 10 hari itu, dia kata memang aku jelas dia datang selepas daripada 15. Dia datang selepas daripada 15. Tapi aku tak tahu bila. Yang penting selepas daripada 15. Maka ketika itu tak ada sangkut paut dengan nifas dah. Hanya ada kaitan, ada sangkut paut dengan haid. Kenapa? Sebab nifas ini tidak boleh diselangi dengan 15 hari suci, betul tak? 15 hari suci. Nifas tidak boleh ada 15 hari suci. Kalau selepas daripada nifas itu, lepas daripada melahirkan, ada 15 hari suci, maka darah yang selepas itu tidak dinamakan sebagai nifas. Terus dikira sebagai haid. Ataupun nifas dia 2 hari ke 3 hari ke, ataupun 20 hari ke, kemudian berhenti selama 15 hari. Lepas 15 hari, datang balik. Apa hukum dia? Haid. Sebab apa? Dia tidak boleh ada sengkang 15 hari. Kalau ada sengkang 15 hari, yang selepas daripada dia itu, ya, darah yang datang kembali selepas daripada itu, tak dinamakan sebagai haid. Tidak dinamakan sebagai nifas. Bahkan adalah haid. Tak seperti ba'bul haid. Haid selama mana, berapa saja yang ada di dalam 15 hari itu, warna apa saja, berapa hari saja sengkang dia, asalkan darah itu datang dalam 15 hari, maka secara automatik dihukumi sebagai haid. Berbeza dengan nifas. Nifas kalau ada selang 15 hari, selepas tu tak kira ada sebagai nifas, dikira sebagai haid. Okey. Mana? Wa hukmuha, dan hukumnya anna asyratan ba'dal wiladati nifasun mashkukun. Dia tak ingat haid dia datang, nifas dia datang lepas dia melahirkan ataupun sebelum 15 hari. Dia tak ingat. Kalau dia yakin lepas daripada 15 hari, cuma dia tak ingat bila selepas daripada 15 hari ini datang bila, itu lain, masalah lain. Itu masalah haid. Itu tak ada kaitan dengan nifas dah. Ini dia cerita dia tak ingat dalam masa 15 hari. Cuma dia yakin. Dia yakin kata haid dia tu, nifas dia tu datang dalam 15. Dalam 15. Tapi bila dalam 15 tu? Adakah selepas melahirkan ataupun hari kedua, atau hari ketiga, hari keempat, atau hari ke-12, atau hari 13, atau hari ke-14, hari ke-15? Wallahu alam, dia tak tahu bila. Yang penting dia kata yang aku ingat memang dia datang di dalam masa 15 hari. Tapi aku tak ingat bila dia mai. Okey, 10 hari contohnya. Kita kata maka hukum orang ini pada ketika itu 10 selepas daripada melahirkan itu nifasun mashkukun. Nanti kita tengok ilat dia. Nifas mashkuk, yang diragui. Okey, 10 hari adalah nifas yang diragui. Kenapa? Nanti kita tengok ilat dia. Wa ba'da zalika, dan selepas daripada wa ba'dal asyrati,
ila rabi' wa 20 dan selepas daripada 10, 11 sampai 24. 11 sampai 24 ini tuhurun mashkukun. Suci yang diragui. Okey. 25 sampai wama ba'da wal khamis 25 tuhurun biyaqinin. Dan 25 suci, yakin suci. Pelik-pelik macam mana sak yakin suci, sak diragui. Saya yakin kalau seorang itu mampu untuk mempelajari matematik, sains tulen, matematik, waktu sains muamalat, teknologi multimedia apa semua, saya yakin benda ni mudah ya bagi depa. Cuma keinginan tu kena ada. Nak dengan tak mau ya. Sebab apa? Dia sama je lebih kurang dengan hak tu pengajian dia. Hak tu pun payah juga, hak ni pun lebih kurang je. Cara kira-kira dia tu dia ada ilat dia ada sebab dia kenapa kira macam ni, kenapa tak kira macam ni, kenapa hak ni diambil hak ni sebagai ni, hak ni tak dikira sebagai ni. Sama je lebih kurang. Kalau benda yang payah dalam bidang akademik kita boleh belajar, kita dapat kuasai, kenapa tidak dalam benda yang payah dalam syariat kan? Hukum apa panggil apa? Ulum syar'iyah. Ulum syar'iyah. Kalau jadi seolah-olah kita mendouble standard kan di antara dua jenis ilmu. Sedangkan sama ya. Tahap dia punya payah tu lebih kurang je lah. Jadi maknanya tak payah lah. Okey, 25 yakin suci. Wa ma ba'dal dan selepas daripada 25 tu 26 sehingga ke atas, 26 ke atas semuanya haidun mashkukun. Haid yang mashkuk biqadri yaumin wa lailah. Ini masalah lain. Okey, 26 takat ni ah. Okey. 25. Sekiranya berlaku sebegini, maka 10 hari dia nifas yang diragui. Hari ke-11 sampai hari ke-24 itu berapa hari? Ni 10 hari. Ni 11 15 hari. Kemudian hak ni sehari. Sebab apa sehari yakin suci? Sebab apa selama 15 hari ini, 14 hari ini yakin suci yang diragui? Sebab apa 10 hari ini adalah nifas yang diragui? Okey, baik, kita tengok. Dia kata haid dia berapa hari? Ni haid pula dah. Astagfirullah. 10 hari. Nifas dia 10 hari. Adat nifas dia 10 hari. Ini adat nifas dia. Okey, adat nifas dia 10 hari. Jadi 10 hari dalam masa 15 hari. 10 hari dalam masa 15. Jadi 10 hari ini kita ambil letak di sini di awal ni, maka kita hukum dia sebagai nifas. Tetapi nifas ini adalah diragui. Dan selepas daripada ni 1 sampai 24 kita kata dalam 15 hari kan, 14 hari. Jadi dalam 14 hari ini dia dihukumi sebagai suci yang diragui. Kenapa? Kenapa suci yang diragui? Kan kita tengok tadi masalah awal dia. Masalah awal dia ni tak ingat bila dia punya haid dia. Yang dia ingat bila dia punya nifas dia. Yang dia ingat nifas dia 10 hari. Tapi dia tak tahu adakah datang dalam 15 ataupun luar 15. Jadi kita kena bila setelah melahirkan kita terus hukum dia sebagai nifas, tapi tak yakin. Tapi kita tak yakin adakah dia betul-betul nifas ataupun bukan. Kerana apa tak yakin?
Kerana ada kemungkinan suci. Sebab apa? Sebab dia tak ingat. Sebab dia tak ingat. Dia tak ingat darah tu mai bila. Adakah mungkin juga mai pada hari kedua, mungkin mai pada hari ketiga, mungkin mai hari keempat. Yang penting dia dalam 15 hari. Jadi terus kita ambil darah adat dia yang 10 hari tu letak di awal ni. Tadi awal ni dikira sebagai nifas, tapi masih diragui. Dan hukum-hukum diragui dan diyakini ni, ihtimal suci, ihtimal nifas, ihtimal suci apa, kita dah bincang pada pengajian yang lalu. Kalau ihtimal nifas, apa dia kena buat? Kalau ihtimal suci, apa dia kena buat? Ihtimal suci maknanya ihtimal putus. Kalau ihtimal nifas, dia ihtimal datang. Ihtimal suci, ihtimal putus. Apa kena buat? Dan kalau masa yang yakin suci, apa kena buat? 10 hari kita masukkan dalam selepas daripada beranak. Selepas daripada tu, kita ambil selama 14 hari. 14 hari ini sebagai suci. Kerana apa? Kerana perbezaan di antara nifas dengan haid, perbezaan di antara nifas dengan haid, ataupun kadar waktu putus, tuhur, suci di antara nifas dengan haid, berapa hari suci antara nifas dan haid? Suci di antara nifas dan haid adalah 15 hari. Sekiranya dalam 60. Kalau luar 60 itu tak kurang walaupun satu lahzah, okey, settle. Suci yang dalam 60 mesti kena ada 15 hari. Jadi kita ambil 14 hari itu, kita jadikan sebagai suci yang diragui. Kenapa? Mungkin suci di sini. Mungkin putus di sini. Nah, di sini mungkin datang. Mungkin nifas ni mungkin datang. Mungkin datang nifas dalam masa 10 hari ni. Dan di sini mungkin suci. Boleh jadi dia suci di sini. Boleh jadi suci. Hari ke-11 boleh jadi suci, 12 boleh jadi suci, 13 sampai hari ke-24 boleh jadi suci. Tapi ada juga ihtimal nifas. Kerana apa kita ambil 14 hari sebagai kemungkinan suci? Sebab tadi sebab suci di antara nifas ni, antara nifas dengan haid. Nifas dengan haid ni, antara ni duk ada berapa hari ni? 15 hari. 15 hari. Untuk jadikan, untuk dia letak, dia ambil juga ni, sebagai 15 hari ni, sebagai suci yang diragui, dia jadikan sebagai suci yang diragui, kerana untuk mendapatkan 15 hari suci, 15 hari suci di antara nifas dan haid tu. Kerana apa? Kerana nifas dia hanyalah dia yakin kata 10 hari. 10 hari itu pula 10 hari dalam 15 hari setelah melahirkan. Okey. Jelas sini agak rumit sikit di sini, kungkang. Matrabak terbalik paling kurang. Okey, kenapa pula 1 hari ni diyakini sebagai suci? 1 hari dia yakini sebagai suci. Kerana memang satu hari ini, di dalam 15 hari suci itu, mestilah ada sehari yang pasti suci. Kerana tak mungkin semuanya adalah suci yang diragui. Kerana mesti ada satu hari. Mesti ada satu hari yang diyakini kata suci dia. Kalau semua diragui, tak. Kita nak kata haid semua pun tak boleh. Nak kata nifas semua pun tak boleh. Nak kata suci semua pun tak boleh. Sebab apa? Sebab istihadah. Kan dia berlaku istihadah. Bila berlaku istihadah, adalah darah. Jadi, dia jadikanlah 14 hari sebagai suci yang diragui. Suci yang masykuk. Tapi 1 hari ini, yakin suci. Pasal apa? Pasal mesti kena ada juga 1 hari sekurang-kurang. Yang yakin suci hanyalah 1 hari. Seperti mana dalam bab ghairu mumaizah kan? Dalam banyak-banyak hari tu, dia kena ada dalam 15 hari, yang yakin haid hanyalah sehari semalam. Macam tu juga bab suci. Okey, dan selepas daripada itu, selepas daripada hari ke-26 sampai ke atas, tuhurun haidun mashkukun. Ni dia pusing sikit nanti saat nak habis dah. Ni last lah.
Begitulah kalau masalah lain pun. Masalah lain sekiranya nifas dia berapa? Nifas dia, adat nifas dia 7 hari. Kita ganti je lah di sini selama 7 hari. 7 hari. Dan yang baki lagi tu selama 15 hari sebagai apa nama, suci yang diragui dan suci yang diyakini. Yang penting ihtimal nifas. Ihtimal nifas tu Allah SWT Muhammad, dia tak wajib mandi. Dia tak wajib mandi. Kalau ihtimal suci itu wajib mandi pada setiap waktu. Okey. Kalau 7 gantikan je lah. Jadi tak payah. Dia masalah kita kena tengok adat dia je berapa. Sebab kan dia ingat adat. Dia ingat berapa hari adat dia. Dia kena ambil kira jugalah adat yang dia ingat tu. Okey. Sekiranya berlaku macam ni, pada hari yang ke-26 itu, wa ma ba'dal khamisi wal 20, dan hari yang selepas daripada 25 dihukumi sebagai haid. Ini dihukumi sebagai haid sehari semalam. Haid sehari semalam. Dan haid sehari semalam dan 29 lagi tu semuanya adalah suci. Kita terus jadikan sebagai daur. Kita ambil daur haid ni. Daur. Sekiranya inkanat mubtada'atan fihi, sekiranya perempuan itu mubtada'ah fil haid. Sekiranya dia mubtada'ah fil haid, sekiranya dia mubtada'ah fil haid, okey, sekiranya mubtada'ah dia pertama kali datang pada haid, tapi nifas dia dah 2 kali. Dia pertama kali mungkin keguguran ataupun beranak, ada nifas.